Cikgu dah jadi kartun? Alamak. Assalamualaikum dan selamat sejahtera diucapkan kepada murid-murid seantero Malaya, khususnya kepada murid-murid SK Seri Ampang. Hari ini kita pergi tajuk yang baru, iaitu tajuk tahun 2, iaitu tukar pecahan kepada perpuluhan. So macam biasa kita rujuk kepada rujukan yang utama, iaitu buku teks kita. Iaitu kita boleh rujuk buku teks jilid 2, muka surat 10. Iaitu tajuk tukar pecahan kepada perpuluhan. So, cara dia macam mana, tapi yang paling penting kita akan mengulang kaji sekejap. Okey, macam bagaimana kita nak menyebut dan tulis perpuluhan. Kita tengok murid ni. Okey. Kita tengok murid ni. Okey. Saya sebut dan tulis. Sebut dan tulis. Okey, yang kita nampak sekarang ni sifar perpuluhan 1. Sifar perpuluhan 1. Okey. Macam murid tulis ni, titik ni adalah kamu panggil perpuluhan. Perpuluhan. Okey, so kita ulang kaji sekejap. Iaitu okey, so sekarang ni kita nak menyebut. Okey. Tadi macam tadi, sifar perpuluhan 1. So kamu sebut dan tulis sifar perpuluhan 1. So kamu ejalah sifar, S-I-F-A-R perpuluhan 1. Okay, kalau cikgu bagi jawapan macam ni, mesti ada yang jawab macam ni. Cikgu, boleh tak cakap kosong perpuluhan 1? Okay, sebab ada yang sebut macam ni. Okay, dia anggap ini adalah angka kosong. Peringatan dalam matematik. Okay, kosong tiada. Angka kosong tiada. Sebenarnya kita panggil sifar. Siapa yang buat macam ni 0.1 confirm salah. Peringatan. Okey, terus sebut. Kalau ada sifar nombor tu, terus sebut sifar. Okey, ulang kaji lagi sekali. Okey, terusnya kalau okey, cuba sebut sekarang. Berhatilah ya. Okey, kita semak jawapan. Sifar perpuluhan 5. Sifar perpuluhan 5. Sifar perpuluhan 5. So macam mana nak ni? Okey, nak menulis. So sifar perpuluhan 5. Okay, itulah jawapan dia. Alamak, kacau pula ni. Kena besar sikit lah. Okay, sifar perpuluhan 5. Harap semua boleh nampak lah Okay, sifar besar. So jawapan dia adalah sifar perpuluhan 5. Okay, tulis lagi senang lah. Okay, maaf. Okay, sifar perpuluhan 5. Okay, lagi satu kelihatan. Selalunya murid-murid akan membuat kesilapan mengeja sifar tu. Dia ejanya, ada yang buat eja sifar, dia eja macam ni, S-I-F-A. Sebab kita selalu sebut sifar. Sebenarnya sifar. Sebenarnya sifar. Siapa yang buat ejaan macam ni, confirm salah. So ingat, sifar perpuluhan 5. Okay, sifar perpuluhan 5. Dan satu lagi kesilapan mengeja, iaitu mengeja perpuluhan. Dia eja macam ni, perpuluhan. So, kalau siapa yang buat eja macam ni, cuba tengok apa yang huruf tertinggal. Huruf
R. So hati-hati siapa yang buat eja macam ni, automatik salah. Okay, sifar 0.5 kita sebut sifar 0.5. Okay, latihan menyebut. Okay, 3 soalan je lah, dalam hati je. Okay, cuba sebut jawapan ini. Cuba sebut jawapan ini. Cuba sebut jawapan ini. Betul? Salah? Semak. Nombor 1 adalah sifar 0.6. Betul? Nombor 2, sifar 0.8. Tanya kalau betul. Dan nombor 3, sifar 0.3. 3 eja lah, sifar 0.3. Tanya kerana betul. Kalau salah, cuba ulang balik video ni, cara sebutan. Tapi jangan cakap, jangan sebut kosong. Kosong. Jangan, okey? So, kita pergi semula kepada buku teks, iaitu tajuk yang utama kita adalah okey, tukar pecahan. Okey, apa kaitan pecahan dengan perpuluhan? Sebenarnya dalam subjek matematik ada 3 tajuk yang adik-beradik cikgu panggil, iaitu abang pulung, iaitu pecahan. Adik yang tengah perpuluhan, dan adik yang bongsu peratus. Nanti kita akan kaitkan apa kaitan pecahan, perpuluhan dan peratus. So kali ni tajuk hari ni adalah pecahan tukar kepada perpuluhan. Okey, pecahan bahagian putih ialah 1/10. Tengok pecahan bahagian putih adalah 1/10. Kita tengok ada 1 yang putih, so maksudnya 1. Lepas tu kira lah berapa jumlah bahagian semua. Ada 10. 1/10 pecahan. Lepas tu pecahan per 10 boleh ditukarkan kepada perpuluhan. Macam mana kita tukar? Okey, macam mana kita tukar? Okey, so sekarang ni kita pergi ke whiteboard. Okey, cara dia sebenarnya senang saja. Tapi cikgu ada advance lah mana tahu akan datang kamu ni. Okey, 1/10 paling senang. Kamu salin semula nombor ni. Nombor dia berapa? 1. Okey, so lepas tu kita tengok bawah dia ada berapa sifar. Ada berapa sifar? 1. So 1 maksudnya titik kita akan buat bulat bergerak dari belah kanan ke kiri. So letaklah titik di sini 1. Ataupun dalam erti kata lain, iaitu berapa tempat perpuluhan. Okey, cikgu panggil telur. Biar telur atau ulat bergerak. Tapi sebenarnya dalam erti kata lain, tempat perpuluhan. Iaitu kalau 1 sifar, maksudnya kamu hanya ada 1 saja untuk letak titik perpuluhan. So lepas depan dia letaklah sifar. So jawapannya adalah sifar 0.1. Okey, yang ini contoh cikgu bagi yang lain advance sedikit, nak tunjuk beza. 3/100. Langkah pertama, okey, kita pergi ke kita salin semula nombor dia, okey, iaitu 3. Okey, ada berapa tempat perpuluhan ni? 2. So maksudnya sini 1, sini 2. Letaklah titik di sini, letaklah sifar sini. Tempat yang kosong ni letaklah sifar. Ini dinamakan tempat perpuluhan. Tapi atau cikgu suka buat cara cacing bergerak, iaitu 3/100. Okey, langkah pertama salin yang nombor ini, iaitu 3. Ada berapa sifar? 2. Maksudnya dari cacing ke sini
dia akan gerak 1, 2. Letak titik di sini. So, yang ruang kosong ni letak sifar. Depan titik perpuluhan letak sifar. Dapat jawapan 0.03. Okay, yang ini sebenarnya adalah dah masuk tahun 3. Ni advance lah. Okay, so kita cuba buat soalan yang baru. Okay, tapi hanya fokus untuk soalan tahun 2 lah. Okay, kita pergi ke soalan yang barunya. Okay, kita nak tukar pecahan kepada perpuluhan. Okay, soalan yang baru. Okay, ini adalah pecahan 7/10. Okay, macam mana nak tukar kepada perpuluhan? Okay, cara yang senang. Cikgu cakap, salin semula nombor ini, nombor yang berada di atas, iaitu 7. Okay, ada berapa sifar? 1. So, maksudnya 1. Okay, sebelah dah buat 1, letaklah titik di sini, letaklah sifar. So, dapatlah jawapan 0.7. Okay, kita pergi ke soalan seterusnya, iaitu okay, sama je konsep dia sebab ini silibus tahun 2. Okay, kalau kita cikgu bagi pecahan 9/10. Okay, 9/10. Macam mana nak tukar? Ingat, tukar angka pertama. Tengok di atas, berapa nombor dia? Paling semula saja, iaitu 9. Sifar ada berapa di bawah? 1. So, cikgu buat cacing. 1 cacing bergerak ke kiri. Hurrah, hurray. Dah menyanyi dah. Okay, letaklah titik di sini. Dapatlah sifar. So, dapatlah 0.9. Itulah jawapan dia. Macam bagaimana nak tukar daripada pecahan kepada perpuluhan. Okey, kita rujuk kepada buku teks. Okay, tengok macam ni Lihat bahagian merah. Tulis 2 daripada 10 bahagian dalam perpuluhan. Dia nak terus dalam perpuluhan terus. Okay, ingat. Okay, contoh murid lelaki ni dia tulis dalam kataan 0.2. Saya tulis dalam angka, dia tulis nombor tu. Okay. So, kalau cikgu bagi soalan, tulis perpuluhan untuk bahagian berwarna kuning. Tulis dalam bentuk perpuluhan untuk bahagian berwarna kuning. So, bagaimana? Yang pertama, cari pecahan berwarna kuning. So, pecahan berwarna kuning, kita kira lah. Okey, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, 8 berwarna kuning. So, maksudnya 8/10. Itu pecahan untuk berwarna kuning. So, ingat semula yang cikgu ajar tadi, bagaimana nak menukar kepada perpuluhan. So, salin balik nombor di atas adalah 8. Ada berapa sifar? 1. Okay, garis, letak titik, sifar. So, dapat jawapan 0.8. Itulah perpuluhan untuk bahagian berwarna kuning. Okey. So, nampak ni. Sebenarnya untuk tahun 2, kalau boleh nampak, lagi senang. Kamu perasan Okey. 1/10. Cuba besar sikit. Okey. Okey. So, pecahan per-10 dan perpuluhan pada garis nombor. 1/10 dengan 0.1 adalah sama. 2/10 0.2 sama. 3/10 0.3 adalah sama. So, 4/10 macam mana? Kamu tengok 0.1, 0.2, 0.3. Jawapan dia sambung sajalah, iaitu 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8. Okey, so 9/10. Apakah jawapan dia dalam perpuluhan? Salin balik atas ni 9. Ada berapa sifar? Okey, 1 je. So, letak sini. Letaklah sifar. Itulah jawapan dia. Senang? Jangan cuai kalau senang Okey, so kita pergi seterusnya. Ni kawan-kamu dah bagi jawapan ni. Tukar kepada perpuluhan. Automatik lah. 2/10 adalah 0.2. 4/10 adalah 0.4. 6/10 adalah 0.6. Dan
9/10 adalah 0.9. Okey, tengok. Semuanya satu sifar. So, memang automatik dia hanya satu saja. Satu tepat perpuluhan saja. Itu je maksud dia. Okey. So, sekarang ni, okey, cuba tengok. Okey, saya menggunakan 0.4. Terus 0.4. So, dia kena ingat 4/10. Saya menggunakan 9/10. Okay, maksudnya 0/10 punya pecahan untuk jadi perpuluhan. Okey. Ni tengok ni. Cuba fikir. Yang apa, Lebah Lebah cakap. Yang manakah 0.5? Mengapa? Kamu tengok. Bulatan dengan yang tiga segi ni. Okey, kamu rasa manakah jawapan dia? Mengapa? Ingat, ulang kaji tajuk pecahan. Dia mesti bahagian yang sama besar. Sama besar. So, perpuluhan pun sebenarnya dia ada kaitan dengan pecahan. So, perpuluhan dia kena cari bahagian yang sama besar. Kalau kamu tengok, untuk bulatan ni, adakah semua bahagian sama besar? Kalau kamu tengok, ini sama. Okey. Tapi yang ini besar. So, maksudnya setiap bahagian ni tidak sama besar. So, ini bukanlah 0.5. Tetapi, kalau kamu tengok ini, untuk yang segitiga ni adalah sama besar. So, inilah 0.5. Ataupun pecahan dia adalah 5/10. Okey. So, itu sajalah untuk tajuk kali ni. Kalau kita boleh nak tengok cabar diri. Okey. Jawablah untuk nombor 1A. Apakah pecahan? Jangan keliru pecahan dan perpuluhan. Okey, nombor 2. Apakah perpuluhan? Untuk bahagian biru. Okey, lepas tu 3. Tukar pecahan kepada perpuluhan. Dah ajar tadi. Kalau tak faham, cuba ulang balik video ni. Dan yang manakah gambar yang betul bagi perpuluhan yang diberi? Okey, contoh 0.6. Okey, adakah ini? Adakah ini? Adakah ini? Kaitkan dengan pecahan. Nanti kita akan bincang dalam tutorial kita. Okey, itu saja setakat ini. Assalamualaikum. Jangan lupa share, like, share, subscribe channel cikgu, channel GT Syafwan. InsyaAllah video akan diupdate dari masa ke semasa. Okey, sebarang maklumat cikgu akan update di dalam Telegram. Okey, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Stay at home, stay safe. Kita jaga kita. Assalamualaikum.